Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-52. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-81 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم Inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Mendengarkan yang demikian, tetamunya berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan perbuatanmu sebarang bencana. Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang. Kecuali isterimu, sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka kerana ia memihak kepada mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa para malaikat datang kepada Nabi Lut AS sebagai tetamu dan mengaku mereka merupakan utusan daripada Allah SWT untuk menenangkan baginda. Nabi Lut AS diperintahkan untuk berangkat pada waktu malam dengan membawa ahli keluarga serta pengikut baginda. Mereka tidak dibenarkan menoleh kecuali isteri baginda yang tidak dibenarkan untuk berangkat bersama disebabkan oleh dia turut sama menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu yang akan dijatuhkan seksa ke atas mereka yang derhaka ialah pada waktu subuh. Nabi Lut serta ahli keluarga dan pengikut baginda dikendaki untuk bersegera meninggalkan tempat tersebut. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menukilkan pendapat Syekh Tahir Ibn Ashur berkata, berkaitan ayat ke-81 surah Hud, iaitu para malaikat memulakan penyampaian mereka kepada Nabi Lut AS dengan menyebut identiti mereka sebagai utusan-utusan Allah terlebih dahulu bagi menenangkan baginda. Oleh itu Nabi Lut AS akan yakin bahawa mereka iaitu malaikat tidak diturunkan melainkan ingin menunjukkan kebenaran. Di sisi lain, para malaikat turut memberikan penjelasan mereka dengan ayat yang mengandungi makna kepastian, iaitu sekali-kali mereka tidak akan sampai kepadamu. Ayat ini bagi menghilangkan kecemasan baginda.
Seterusnya, Syekh Tahir Ibn Ashur berpendapat bahawa para malaikat tidak berkata lan yanaluk, yang bermaksud mereka tidak akan menyentuhmu atau menyakitimu atau membunuhmu, kerana dengan itu Nabi Lut AS akan tahu bahawa mereka sebenarnya adalah malaikat dan meyakinkan baginda bahawa orang kafir tidak akan mampu menyakiti baginda apatah lagi membunuh baginda. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-81 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan mengenai para malaikat yang mengakui bahawa mereka merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan untuk membinasakan orang kafir dan menyelamatkan baginda daripada kejahatan orang kafir. Setelah mendengar keluhan Nabi Lut AS, orang kafir tidak akan dapat menyakiti Nabi Lut AS dan pengikut baginda. Mereka telah ditutup seketika pandangan mereka sehingga pandangan mereka menjadi gelap dan tidak dapat melihat Nabi Lut AS dan para tetamu baginda. Mereka tidak lagi mengetahui jalan pulang ke rumah mereka masing-masing dan mereka berteriak meminta tolong serta mengatakan bahawa terdapat ahli sihir di rumah Nabi Lut AS. Nabi Lut AS serta ahli keluarga dan pengikut baginda diminta oleh para malaikat untuk keluar daripada kota pada penghujung malam. Malah mereka dilarang untuk melihat ke belakang untuk mengelakkan mereka daripada melihat azab yang ditimpakan ke atas kaum Nabi Lut AS. Isteri baginda termasuk di dalam kalangan orang kafir yang bersetuju dengan perbuatan homoseksual kaum tersebut. Isteri baginda akan ditimpakan azab seperti mana kaum baginda diazab dan mereka akan bersama-sama dibinasakan. Azab akan ditimpa dari mula terbitnya fajar dan berakhir ketika matahari terbit, disebabkan oleh ketika ini mereka akan berada di rumah masing-masing dan kebanyakan dari mereka masih lagi tidur. Manakala Ustaz Haji Muhammad Sa'id Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-81 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa malaikat mengaku bahawa mereka merupakan utusan Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji bahawa mereka akan membinasakan orang kafir sehingga orang kafir tidak akan mampu melakukan sebarang kejahatan lagi ke atas baginda. Dikatakan bahawa malaikat Jibril AS memukul muka orang kafir dengan sayapnya sehingga buta mata mereka, dan apabila mereka keluar daripada rumah baginda, mereka langsung mengatakan bahawa terdapat ahli sihir di rumah Nabi Lut AS. Nabi Lut AS serta ahli keluarga dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota yang mereka diami pada waktu malam dan mereka tidak dibenarkan berpaling bagi mengelakkan mereka terlihat azab yang akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut AS yang ingkar secara mengejut. Antara ahli keluarga baginda yang dilarang untuk dibawa keluar meninggalkan kota ialah isteri baginda sendiri kerana dia bersependapat bersama kaum baginda yang ingkar. Maka ahli keluarga baginda yang dibenarkan meninggalkan kota tersebut hanyalah 2 orang puteri baginda. Setelah itu Nabi Lut AS bertanyakan kepada para malaikat mengenai waktu orang kafir akan diazab dan malaikat menjawab bahawa mereka akan diazab pada waktu subuh. Baginda meminta agar disegerakan waktu orang kafir diazab dan malaikat juga menjawab bahawa bukankah waktu subuh itu telah sangat dekat. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Abdullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-81 surah Hud ini menerangkan kisah Nabi Lut AS yang diselamatkan daripada azab bersama ahli keluarga dan para pengikutnya yang mentaati Allah SWT. Mereka juga tidak dibenarkan menoleh ke belakang agar tidak dapat melihat azab yang ditimpakan ke atas kaum baginda yang kafir. Manakala isteri Nabi Lut pula tidak akan patuh arahan malaikat dan tetap menoleh ke belakang kerana hatinya bersama orang yang diazab. Dia adalah kafir dan tidak mempercayai risalah yang dibawa oleh suaminya serta ingkar bersama kaum baginda yang ditinggalkan di kota tersebut. Menurut Hamka, waktu yang telah ditetapkan untuk orang kafir diazab ialah pada waktu subuh. Di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-73, telah diterangkan bahawa pada waktu matahari akan terbit akan kedengaran suatu pekikan, iaitu jeritan yang sangat keras seperti bunyi siren yang amat mengerikan menandakan bahawa malaikat yang menurunkan azab telah datang. Oleh yang demikian, Nabi Lut AS beserta ahli keluarga dan para pengikut baginda telah disuruh untuk meninggalkan kota pada waktu tengah malam buta.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-81 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-81 surah Hud ini menjelaskan mengenai kisah Nabi Lut AS yang diselamatkan daripada azab yang bakal ditimpa kepada kaum Sadum yang kafir. Malah ahli keluarga dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah SWT turut disuruh untuk keluar daripada kota bersama baginda supaya mereka terselamat daripada azab yang bakal ditimpakan ke atas kaum Nabi Lut yang kafir. Jika dibandingkan dengan situasi masyarakat kini yang juga jahil dan mengulangi perbuatan kaum Nabi Lut ini, mereka masih terselamat di dunia kerana Allah SWT akan menangguhkan azab kepada mereka di akhirat kelak. Jika tidak, pasti banyak negeri yang dilanda azab disebabkan oleh perbuatan homoseksual yang berleluasa di seluruh negara. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat yang ke-105. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat kelak, supaya mereka rujuk kembali bertaubat. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-81 surah Hud ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa Allah SWT sentiasa bersama dengan mereka yang berusaha baik dengannya dan mempercayainya dalam segala keadaan. Kedua, umat Islam hendaklah menghargai jantina yang telah ditetapkan kepada setiap manusia dan hanya memfokuskan untuk beribadah dengan menggunakan nikmat kesihatan dan nikmat tubuh badan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu menentang perkara yang terpesong daripada akidah yang ditetapkan oleh Allah SWT agar ramai umat manusia tidak terjebak dengan akidah yang terpesong yang hanya boleh menjarakkan mereka dengan Allah SWT. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.